hakikat dan realiti dia hari ni, Datuk Najib dimasukkan dalam penjara kerana duit sebanyak kononnya 42 juta saja dimasukkan ke dalam akaun dia. Dan ramai orang hari ni mempertikaikan macam mana Datuk Najib tak tahu 42 juta masuk akaun dia. Ini saya nak jelaskan. Kalau duit dalam akaun kita, mungkin kita aware. Okey? Tetapi sebagai Presiden UMNO, seperti mana yang diputuskan oleh Tun Dr. Mahathir dalam mesyuarat apa yang dipanggil sebagai mesyuarat ketika UMNO diharamkan, ditubuhkan UMNO baru, ketika itu ada mesyuarat Jawatan Kuasa Penaja Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dia memutuskan selepas UMNO diharamkan, ketika itu aset UMNO dibekukan, dia memutuskan supaya lepas ni jangan semua duit UMNO ni diletak ke dalam akaun UMNO. Sebahagian diletak di dalam akaun pemegang amanah. Pemegang amanah ialah Presiden, Syusagung dan Bendahari Agung. Itu sebabnya Najib menggunakan konsep yang sama. Dia menjadi pemegang amanah pada parti, Kunan pun menjadi pemegang amanah pada parti. Begitu juga dengan Datuk Seri Saleh Syed Keruak, Bendahari UMNO juga pemegang amanah pada parti. Itu sebab selepas selesai pilihan raya, Datuk Seri Saleh Syed Keruak memulakan lebih kurang 250 juta ringgit kepada parti. Itulah duit yang kita gunakan untuk survive. Sebab akaun kita dah dibekukan kerana isu 1MDB dan sebagainya. Okey. So, akaun ni siapa yang jaga? Akaun ni dijaga oleh seorang manusia bernama Nick Faisal, yang juga merupakan CEO kepada SRC International yang melarikan diri ke Indonesia. Dia yang jaga. Okey? Dia yang jaga. Okey. Yang menyebabkan dia ni tak tahu duit ni masuk ialah kerana akaun ini dicadangkan untuk ditubuhkan oleh Zeti Akhtar Aziz, Governor Bank Negara. Bila mana perjumpaan diadakan, tuan-tuan pun pernah tengok video gambar Datuk Seri Najib, Datuk Seri Rosmah, Jolo, Prince Turki di atas yacht. Ingat lagi ya? Pada ketika itu, Datuk Seri Najib dijanjikan akan mendapat bantuan dana politik, sumbangan daripada kerabat di Raja Arab Saudi. Begitu juga dengan dari Kementerian Kewangan Arab Saudi juga telah mengutus surat mengatakan mereka nak memberikan sumbangan. Okey, ini kena faham. Mereka dah mula bagi sumbangan pada kita ni daripada 2011 sampai 2013. Mereka bagi sumbangan secara berperingkat. Dan antara yang menyebabkan duit tu tak masuk sekali, contohnya 681 juta US dollar tak masuk sekali, ialah kerana Zeti yang minta supaya ianya dipecah-pecahkan, supaya ianya tak masuk dalam akaun UMNO, masuk dalam akaun amanah yang dijaga oleh Nick Faisal. Rupa-rupanya ada agenda untuk frame Datuk Seri Najib, untuk kenakan Datuk Seri Najib. Setiap satu transaksi, duit masuk, duit keluar, dipulangkan balik pun kena. Setiap satu tu satu pendakwaan di mahkamah. Ini apa yang berlaku. Mungkin Mamat ni, siapa nama Daniel ni, langsung tak ambil inisiatif nak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Kalau dia tahu bahawa bukti terbaru menunjukkan bahawa pertuduhan itu pun dah tak betul. Pertuduhan mengatakan bahawa duit yang dipinjam daripada Kuok oleh SRC International 4 bilion, duit ini yang diberikan kepada Datuk Seri Najib sebagai rasuah. Dahlah duit tu diberikan 3 tahun setengah. Kalau ustaz ni ada otak, ataupun Dr. Daniel ni ada otak, tentulah dia pun boleh fikir, takkanlah orang tu terima rasuah selepas 3 tahun setengah kabinet meluluskan pinjaman kepada SRC. Okey? Tetapi bukti terbaru menunjukkan bahawa terbalik. Bukan duit SRC masuk ke dalam akaun Datuk Seri Najib. Sebaliknya, duit yang dipinjam oleh Putra Perdana Development daripada Maybank
yang disahkan oleh Pegawai Maybank, Nazlan, Hakim Nazlan, hakim yang telah menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan juga 210 juta denda kepada Datuk Seri Najib. Dia tahu tentang duit ini. Dia tahu tentang pinjaman. Duit ini yang masuk akaun Datuk Seri Najib 42 juta, dan daripada 42 juta itu 2 kali transaksi dikeluarkan daripada akaun Datuk Seri Najib, 27 juta kepada SRC dan 5 juta kepada SRC. Terbalik, daripada akaun Najib lah yang masuk kepada SRC. Tapi nak buat macam mana? Bila nak dikemukakan bukti baru, mahkamah tolak. Tak apa, kita jangan petikai hak mahkamah nak tolak. Tetapi bagi orang yang otak dia waras, kalau tuduhan tu pun dah berbeza, sewajarnya pendakwaan itu dikira null and void. Sebab dah salah, tuduhan pun dah salah. Apatah lagi bukti-bukti terkini yang nak dikemukakan oleh Peguam Datuk Seri Najib menunjukkan Nazlan yang membuat penghakiman mengatakan Najib bersalah, bila mana Najib mempunyai niat menubuhkan SRC itu pun dah tak betul. Padahal dia antara orang yang terlibat dalam menubuhkan SRC. Malah dia dibayar RM800,000 oleh 1MDB untuk menguruskan SRC ni. Maybank dibayar. Dia merupakan General Counsel Maybank ketika itu, Head of Corporate and Legal Affairs, dan juga sebagai Company Secretary Maybank. Walaupun pihak awal dia tak mengaku, tetapi pihak SPRM mengesahkan setelah ditunjukkan dokumen-dokumen penglibatan Nazlan, maka akhirnya Nazlan sudah mengaku. Nazlan pun dah ambil lawyer, dah ready dah nak berhadapan dengan pendakwaan. Dan saya nak beritahu juga bahawa pihak SPRM sudah pun submit bulan Mei lagi untuk melakukan pendakwaan ke atas Nazlan di bawah kanun kesiksaan Seksyen 220. Tapi malangnya tidak ada sebarang pendakwaan. Kalau orang yang rasional, mereka boleh menilai benda ni. Tapi nak buat macam mana, dia pun pro DAP. Ada pernah kita dengar Dr. Daniel ni mempertikaikan kenapa Lim Guan Eng yang disogok oleh Pang Likun selepas menukar status tanah Magnificent Emblem daripada tanah pertanian kepada tanah industri. Pang Likun merupakan Board of Director Magnificent Emblem. Bagi sebuah banglo yang nilai dia 4.27 juta, dia bagi hanya pada 2.8 juta. Ada pernah kita dengar Dr. Daniel ini bukan main lagi cerita bab memerangi rasuah. Ada kita dengar dia rujuk kes Lim Guan Eng? Tak ada. Sebab apa? Sebab Lim Guan Eng DAP. Sebab Lim Guan Eng DAP, dia pro kepada penipan yang berkiblatkan DAP, yang dilahirkan oleh DAP. Itu sebab dia tak bersuara. Walaupun 60 saksi sudah dikenal pasti, 25 dah dipanggil, Ketua Hakim Negara dah letak orang dia, Peguam Negara pun dah letak peguam kepada Lim Guan Eng. Ada pernah kita dengar Dr. Daniel ni bercakap apa-apa? Tak ada. Tiba-tiba bila kena kat orang Melayu, bila kena dekat orang UMNO, bukan main lagi. Nak jadi champion, seolah-olah dia ni bersih sangat. Jadi sebenarnya dia tak faham pun. Kenapa sehingga hari ini orang yang telah meluluskan duit daripada kerajaan Saudi dan juga daripada putera Saudi ni dibawa masuk ke Malaysia. Orang yang mencadangkan duit ni dimasukkan dalam akaun Najib. Orang ni dibayar 715 juta oleh Jolo. Orang ni tak didakwa. Ada pernah Dr. Daniel ni bising? Tak ada. Ada pernah dia bising kroni atuk, iaitu Nur Muhammad Yaakob, yang telah menyediakan kertas kabinet yang mencadangkan supaya SRC diberikan pinjaman. Najib suruh dia sediakan kertas kabinet, suruh cek sama ada layak tak SRC ni dapat pinjaman, viable ke projek yang dia nak buat.
Dia boleh bayar balik tak kalau kita bagi pinjaman? Kalau dia dah terima 85 juta daripada Jolo, adakah cadangan yang dia berikan kepada kabinet itu cadangan yang neutral? Of course, mestilah bias. Takkanlah seorang doktor tak boleh menggunakan otaknya yang waras. Dia boleh cakap supaya Datuk Najib ni tak diberikan pengampunan. Kalau dia ni otak dia tu boleh berfungsi, sel-sel otak dia masih baik, takkan dia tak boleh fikir Rozana Rozhan mengugut Tim Lesner. Kalau tak bagi aku rumah banglo bernilai 10 juta US dollar, aku akan dedahkan penyelewengan yang kau buat dengan Jolo untuk menipu duit 1MDB. Tiba-tiba Rozana Rozhan kata dia akan pulangkan balik aset ni. Ada pendakwaan ke atas Rozana Rozhan? Tak ada. Ada dia pertikaikan kenapa AG tak nak dakwa Rozana Rozhan. Ada dia pertikaikan kenapa AG tak nak bawa balik Jolo yang mendapat manfaat paling banyak 1.2 bilion US dollar. Ada pernah kita tengok Dr. Daniel ni mempertikaikan kenapa kerajaan Malaysia bersetuju dengan settlement yang dibuat oleh kerajaan Amerika dengan Jolo. Kerajaan Amerika berpakat dengan Jolo, settle dengan Jolo untuk kenakan ikan bilis, sedangkan dia berpakat tu dengan bapak jeruk. Tim Lesner yang terima 75 juta US dollar dijadikan saksi utama untuk kenakan orang yang dapat lesser than Tim Lesner, Roger Ng, yang hanya dapat 35 juta US dollar. What is this? Orang yang ada otak, yang boleh berfikir, saya yakin mereka akan boleh menilai yang mana baik, yang mana buruk, yang mana betul, mana tak betul. Kalau Datuk Najib diberikan peluang untuk hire, dalam buku Tommy Thomas itu sendiri mengatakan bahawa seseorang itu berhak untuk pilih siapa saja, termasuk Queen Counsel. Tommy Thomas pun kata patut diberikan peluang untuk melantik Queen Counsel kepada sesiapa saja yang memerlukan khidmat Queen Counsel. Dan Tommy Thomas sendiri mengakui bahawa dia terpaksa hire Sitam Baram sebab untuk handle kes SRC ni, dokumen terlalu banyak dan kes ni terlalu complicated. Kalau misalnya dia mengakui memang perlu masa untuk study dokumen-dokumen, maka kenapa peguam baru bila nak lantik Queen Counsel tak dibenarkan, dia lantik Zaid dan rakan-rakan yang diketuai oleh Datuk Haji Isham Pokteh, nak bagi masa untuk dia baca study dokumen-dokumen tu pun tak nak bagi. Begitu kelang kabut nak cepatkan jatuh hukum. Jadi rakyat boleh menilai benda ni sama ada Datuk Najib diberikan keadilan ataupun tidak. Tapi kalau hati kita tu dah buta, kalau mata buta boleh pakai cermin mata, betul tak? Tapi kalau hati dah buta, apatah lagi tak boleh membezakan antara nak menegakkan Islam dengan nak membela nasib DAP, yang seperti mana yang diperkatakan oleh Tun Dr. Mahathir, anti-Islam, anti-Melayu, dia pula jadi pembela. Dia kata DAP ni bukan anti-Islam, anti-Melayu, Jadi dari situ pun kita dah menilai, dah boleh nilai lah, di mana letaknya pendirian Dr. Daniel ni.